dalam perancangan tu 31 hari bulan lah untuk kita jemput lagi rakan-rakan kita yang membuat perkongsian di daerah Sandakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua peserta yang hadir pada petang ini di dalam perkongsian Delima Siri yang kedua, yang berusaha pengetua-pengetua, barisan semua penolong kanan, semua guru, admin Delima ataupun siapa sajalah peserta kita pada petang ini, semoga semuanya sihat-sihat belaka. Baik, sila ambil kehadirannya, kita akan kongsikan juga link dari masa ke masa. Baik, kita rakam kita punya Google Meet dan kita akan siarkan secara streaming juga untuk rakan-rakan yang tidak masuk di dalam Google Meet inilah, boleh dia macam live YouTube. Okey, link pun kita sudah berikan. Baik, pada petang ini kita tajuk kita adalah berkenaan dengan Delima 2.0 dan Road to GCE yang akan disampaikan oleh sahabat kita Cikgu Loh Kam Siong dari SK Bandar. Beliau merupakan salah seorang guru peneraju generasi digital GPGD, ya, yang lantikan mereka ini terus daripada bahagian sumber dan teknologi pendidikan, dan terkini kita ada lagi seorang guru peneraju generasi digital GPGD iaitu Cikgu Lai Wai Tung. Okay, dan Cikgu Lai Wai Tung sudah berkongsi pada Delima, siri Delima yang pertama, dan hari ini Cikgu Loh Kam Siong kita datangkan khas dari SK Bandar untuk berkongsi kepada kita semua. Baik, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Loh Kam Siong dari SK Bandar untuk memberikan pembentangan beliau, berkongsi kepada kita semua. Dipersilakan Cikgu. Hello, Cikgu Loh Kam Siong. Oh, terus membentang. Okey. Baik, terima kasih Tuan Azlan. Boleh dengar ke? Ya, boleh, jelas. Mantap. Okey, baik. Selamat petang kepada Tuan Azlan, rakan-rakan guru-guru, pengetua guru besar, rakan-rakan guru ICT, guru penyeras bestari, admin Delima dan guru-guru di daerah Sandakan. Jadi pada hari ini saya dijemputlah untuk menyampaikan tentang topik Delima 2.0 dan Road to GC ini. Jadi saya percaya juga ramai yang pernah dengar Delima 2.0 ini yang merupakan satu inisiatif KPM lah untuk memajukan pendidikan digital di negara kita. Okay, dan berkaitan Road to GC pula, saya akan berkongsilah macam mana kita nak mohon GCE yang ditaja oleh KPM versi yang terbaru 2023 di bawah program GPGD. Saya percaya tahun lepas pun saya pernah sampaikan berkaitan GCE ini, tetapi sebab tahun lepas voucher yang ditawarkan itu sudah habiskan, jadi macam no point untuk wawarkan juga. Tapi untuk tahun ini, untuk pengetahuan semua, negeri Sabah ini diperuntukkan lagi 250 voucher GCE level 1 dan 150 voucher level 2. Okay, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okay, saya akan mulakan dengan Delima 2.0 dulu. Okay, untuk mula Delima 2.0 ini, saya akan cerita sikitlah tentang dasar pendidikan digital ni. So, dasar pendidikan digital negara kita ni, kita ada 3 tujuan utama lah. Yang pertama ialah menyediakan generasi fasih digital yang mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran digital serta berupaya menghasilkan inovasi menggunakan teknologi digital. Kedua ialah meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak berkepentingan berkaitan kepimpinan dan pengintegrasian teknologi digital berkaitan kepimpinan serta dalam pendidikan. Dan yang ketiga ialah merapatkan jurang digital bagi melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dan berfungsi dalam masyarakat berilmu berlandaskan nilai budi. Jadi secara langsung dan tidak langsungnya, tujuan dan hasrat KPM ini akan terletak kepada bahu kita yang sebagai guru lah
yang berhadapan dengan murid untuk menerapkan pendidikan digital ni untuk memajukan pendidikan di negara kita lah. Terutamanya bagi kita yang bergelar sebagai guru ICT, guru penyeras bestari dan admin delima di sekolah masing-masing. Okey, di sini saya paparkan senarai tugas penyeras bestari dan guru ICT lah. Yang saya tik merah ni yang kita perlu fokus sikit. Contohnya ni, mengurus dan menyeras kemudahan aset ICT dan perisian aplikasi yang berkaitan dengan ni, sistem VLE delima, membantu pihak pengurusan sekolah mengemaskini Google Site dan TVPSS. Ini menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam PTPC, melatih guru menggunakan ICT, memastikan kursus daliman dijalankan, berlatih staf menggunakan ICT, pengurus email, pakar rujuk dan pegawai sumber, resource person ICT sekolah dan mempertingkatkan budaya ICT di sekolah. Jadi ini ialah senarai tugas peneras bestari dan ICT. Jadi kalau kita yang memegang jawatan ini tidak ada pengetahuan dan kemahiran berkaitan ICT, macam mana kita nak melatih guru-guru di sekolah kita kan? So at least kita kena tahulah inisiatif yang paling utama negara kita iaitu delima. Kita tahu apa yang dia boleh offer. Guna tak guna nanti lain cerita lah. Tapi yang penting kita tahu dulu apa yang dia boleh provide untuk kita. Right? Okay, delima 1.0 ini dia sudah bermula lah sejak 2019 hingga 2021. Lepas tu 2022 tu yang delima 2.0 mula digunakan. Okay, masa tu saya ingat delima 1.0 dengan 2.0 kedua-duanya masih boleh akses kan. Tapi sekarang memang delima 1.0 tidak boleh akses sudah. Semua kena masuk delima 2.0. Okay, ini. Alright, pada tahun ini. Jadi kelebihan delima 2.0 ini saya telah rumuskan kepada 4 poin. Yang pertama ialah dia menyediakan user experience yang baharu. Okay, ini contoh-contoh tambahan featuresnya lah. Login, digital well-being, maklum balas, aktiviti sekolah, pembangunan guru dan lain lagi. Kedua ialah pilihan aplikasi yang luas. Ada yang license premium disediakan. Ketiga ialah dia ada kerjasama dengan banyak pihak. Google, Microsoft, Apple, UNICEF, Petroscience dan lain-lain lagi. Dan keempat ialah dia mesra pengguna. Okay, sebab dia ada sediakan berbagai bahasa lah untuk digunakan. Okay, kita mula dengan yang pertama ialah dia menyediakan user interface yang baharu. Okay, kalau ini dibandingkan dengan delima 1.0, saya rasa memang ini dia lebih cantik lah kan dan menarik. Okay, kalau kita lihat ini ialah account admin delima sekolah. Di kanan ni dia sudah kumpulkan modul admin sekolah, dashboard sekolah dan manual serta meja bantuan. Okay, kita fokus dua fungsi ni dulu. Untuk modul admin sekolah, kita ada 5 benda ini. Dashboard admin. Dashboard admin ini ialah untuk kita tengok rumusan login delima di sekolah kita. Dia akan bahagilah ikut tahun atau tingkatan, berapa murid yang sudah login. Okay, senarai pengguna, guru dan murid juga. Okay, dalam dashboard admin ini. Kemas kini data admin ini untuk kita agikan siapa pemegang email delima CM itu. Kita ada 8 kan. 1 sampai 8 kita bahagikan siapa pemegang email delima itu. Number 3 ni reset password individu lah. Kalau ada guru-guru kita yang lupa untuk passwordnya, kita boleh reset terus di sini. Tetapi yang terbaru ialah kalau guru tersebut dia aktifkan 2-step authentication, dia boleh tekan forgot password dan reset sendiri. Reset password pekan ni dia berguna untuk kalau kita nak reset untuk murid-murid lah di sekolah kita. Kan kadang-kadang susah dia punya default password tu dia gabung nombor perkataan, lepas tu ada IC my kit-nya kan. Jadi kalau kita guna reset password pukal, kita sediakan dalam satu Excel dan kita boleh reset terus semua password murid. Dan untuk urus ruang sekolah ini kita boleh sediakanlah pengumuman dan ikon. Ada 2 fungsi dalam urus ruang sekolah ini yang hanya boleh diakses admin sekolah. Pengumuman dan ikon. Okey, contohnya begini. Okey, announcement ni pengumuman dengan manage icon. Kalau announcement contohnya kena announce hari sukan, bila itu. Lepas tu kita letak link berkaitan poster hari sukan itu. Audiensnya kita pilihlah student atau teacher. Jadi bila kita masuk delima tu, diorang boleh nampak lah. Okay, pengumuman ni.
bila kamu nak start publish, bila kamu nak berakhir. Okay, untuk ikon ni dia juga boleh memudahkan para guru. Kalau contohnya sekolah kita ada sesetengah sites yang dibangunkan, contohnya macam sekolah saya kan, kita ada satu site pengantaran ERPH, kita boleh buat ikon sendirilah. Atau kamu nak memudahkan guru nak tengok cuti sekolah, kamu boleh buat ikon sendiri juga. Dasu di ruang delima guru tu, mereka boleh nampaklah ikon ni. Okay? Begini contohnya. Okay, jadi ini ruang guru dia akan terpapar begitu. Kalau contohnya sudah publish announcement itu, diorang boleh nampak lah. Dari announcement sekolah, ada hari sukan, date-nya bila. Ini ikon yang dibangunkan tadi, satu ERPH, satu ialah cuti sekolah 2023. Ini cuma contoh lah untuk fahamkan guru-guru semua. Okey, yang seterusnya ialah tentang Apps Gallery. Okay, Apps Gallery ni pun juga boleh diakses dalam delima admin sekolah. Okay, di dalam ada macam-macam aplikasi yang dibangunkan oleh sekolah lain. Okay, contohnya ni pengurusan nilam, pengurusan kokem dan sebagainya. Cikgu-cikgu boleh explore nanti. Dan semua apps ni mereka memang bangunkan guna AppSheet lah. Ada yang boleh di-copy, ada yang tidak boleh. Kita guru-guru bereksplor nantilah. Ini memang cun ni, kalau contohnya kamu copy sudah apps ni, boleh export ke handphone, kita boleh akses teruslah dari handphone, kemudian nak book bilik-bilik khas ke, nak akses nilam ke, boleh juga kan, ERPH. Alright. Okay, next ialah buku teks digital. Okay, kalau cikgu-cikgu nak tahu, kamu carilah ikon ini, buku teks digital. Di dalam memang dia sediakan semua buku teks digital sekolah rendah, tengok di sini atas, sekolah menengah, kelas peralihan, STAM, pendidikan khas. Audio ni saya belum explore lagi lah. Okay, di dalam memang ada semua. Kalau contohnya kamu lupa bawa buku teks ke apa kan, semua pun lupa bawa buku teks, bolehlah akses dari handphone terus. Ada bila bercuti kan, anak-anak mau belajar, bagi je diorang, boleh akses terus dari delima ni. Cuma saya dapati salah satu kekurangannya lah untuk buku teks digital ni ialah dia tidak disediakan buku teks untuk cikgu punya. Only students book. Teachers book dia tidak disediakan buat sementara ini. Okay, next ialah pilihan aplikasi yang luas. Tengok ni, ada macam-macam disediakan dalam delima. Daripada Google, PetroScience, Microsoft, dan macam-macam lagi lah. Ni Plickers, semua ni. SketchUp. Okay, dan saya tahu juga bila cikgu ada yang nampak Microsoft ni, mungkin ada yang tertanya-tanya. Bolehkah saya download Microsoft Desktop ni, guna license penuh, kan, menggunakan delima, kan? Ramai yang tanya begitu. So di sini saya kongsikan license untuk membuat perbandingan lah. License yang diperuntukkan delima dengan ini license yang saya beli dari Shopee punya. Okay, kalau kita tengok dari delima ni kan, wah macam panjang dia punya list. Okay, yang kamu beli ni cuma pendek. Tetapi kalau cikgu-cikgu semua mencari yang desktop version punya, memang delima tu tiada lah. Tengok paling bawah ni tiada. Kalau kamu beli saja beberapa ringgit dari Shopee tu memang ada lah latest desktop version of Office. Tapi kalau cikgu-cikgu nak guna benda yang lain, yang online punya, boleh juga. Memang disediakan macam Nucleus ni, for this one tiada lah. Okay. Dan untuk pengetahuan guru-guru juga, sebenarnya Microsoft ni dia boleh digunakan juga macam Google Docs untuk di-share kepada semua, nak edit sama-sama. Kalau nak tahu lebih lanjut, nanti cikgu-cikgu type sajalah Microsoft SharePoint. Okay, dia bagi saya, kalau saya buat dokumen, saya memang suka guna Microsoft lah. Tapi kadang-kadang kalau kamu nak export dalam Google Slide atau Google Docs tu, dia punya format akan lari sikit kan. Jadi sekarang kita boleh guna Microsoft SharePoint, okay, secara free saja. Alright. Okay, next ialah Canva. Canva delima sekolah ni pun dia pelik sikit sebab saya cuba mohon untuk Canva for Education guna akaun delima sekolah, tidak dapat. Okay, dia tidak bagi. Tapi
kalau saya guna Delima Persendirian, saya dapat pula license education. Mungkin dia khaskan untuk guru persendirian sajalah, bukan untuk satu sekolah. Kalau ada guru-guru yang dapat Delima sekolah yang came out for education punya, nanti kongsi lah apa tipsnya yang kamu upload dokumen itu ya. Okay, next ialah Pixel. Pixel ni memang Delima bagi premium. Ni Pixel Premium Lifetime, valid until September 18. Wah, ada 100 tahun lagi untuk kamu guna. Dan Pixel ni memang banyak juga kegunaannya. Kamu nak edit gambar, nak remove background. Dan satu lagi yang saya jumpa benda yang menarik berkaitan Pixel ni ialah dia boleh guna AI image generator. Maksudnya kalau kamu nak terfikir satu gambar kan, kamu type saja perkataan, dia akan jana image berdasarkan apa yang kamu type. Okay, so contohnya begini. Pixel AI generator saya type a beautiful school isolated in an island. Ini dia punya result. Okay, cantik juga kan, not bad. Kamu boleh generate dan edit sampai kamu puas hati juga. Okay, ini sangat berguna lah bagi saya. Lagi-lagi kita yang selalu nak buat poster kan, boleh buat juga untuk background atau elemennya. Okay, dan yang terakhir ialah dia mesra pengguna lah sebab boleh guna bahasa English, bahasa Malaysia, dan yang terkini dia punya features ialah boleh guna Arabic juga. Mungkin guru-guru Arab, guru-guru Pai tu boleh ajar, boleh menggunakan Delima guna Jawi ini. Okay, so selesai Delima 2.0. Sebelum saya beralih kepada Road to GC ini, ada tak soalan daripada cikgu-cikgu semua? Cikgu Loh. Ya. Yang tadi berkaitan dengan apa tu premium tu, apa tu? Itu kan hanya memang Pixel sajalah atau ada lagi lain? Saya cuba explore kan, yang saya jumpa ni memang Pixel saja. Okay. Correct. Thank you. Okay. Bolehlah kalau ada rakan-rakan lain ada soalan dulu sementara sebelum Cikgu Lo masuk ke apa tu Road to GCE. Kalau tiada mungkin Cikgu Lo teruskan dulu, mungkin soalan tu di belakang atau macam mana nanti ya. Okay. Okay, jadi sekarang saya akan teruskan Road to GCE ini. Baik, bagi pengetahuan semua juga, sebenarnya KPM ni dia ada bekerjasama lah dengan 3 giant company ni, iaitu Google, Microsoft dan Apple untuk menawarkan sijil educators lah. Diorang ada nama yang masing-masing. Kalau Apple tu diorang panggil Apple Teacher, Microsoft tu Microsoft Innovative Educator. Ya, kalau tak silap saya, kalau Google ni kita panggil sebagai inilah Google Certified Educator secara percuma. Okay, sebab untuk kita dapat sijil Google Certified Educator ni, sebenarnya kita memang kena bayar lah kalau kita ambil sendiri. Voucher UCE L1 tu, kalau tak silap saya dia adalah $25. Okay, so $25 times 4.5 lebih RM100 kan. Untuk GCE L2 tu $15 times 4.5 dalam RM70 begitu. So tapi di bawah program KPM, DCTP, GPGD ni sekarang dia offer untuk bagi percuma bagi semua guru-guru semua. Okay, so sekarang terangkan apa perjalanannya. Untuk sesi kali ini saya hanya akan terangkan GCE lah. Sebab saya sendiri memang minat GCE dan saya sendiri yang ada GCE ini. Okay, Microsoft dan Apple tu saya dah sentuh lah. Okay, so ini program Google untuk guru. Kelebihan DCTP. DCTP ni stands for Delima Certified Training Program. Okay, apa kelebihannya? Yang pertama, semua percuma. Yang kedua, kita boleh belajar tentang aplikasi Google. Kan aplikasi Google ni biasa kita guna hari-hari. Gmail, YouTube, Google Form. Kan? Tadi ambil kehadiran pun guna Google Form. So, baguslah kalau kita boleh belajar yang lebih mendalam. Number 3, dia memudahkan PDBC dan pengurusan pentadbiran sekolah. Keempat, kelayakan untuk memperoleh sijil GCE
pengiktirafan bertaraf antarabangsa dan jam latihan SPLKPM. Okey, yang first, semua percuma ni. Bimbingan group, group classroom dan bimbingan. Sebab kalau kita perasan, di YouTube ni pun sudah disediakan banyak. Latihan kamu nak belajar tentang topik apa, sudah disediakan. Okey? Dan voucher tu pun, yes. Level, oh ya, silap saya, sorry. GCL1 ni $10, GCL2 ni yang $35. Kalau ada yang minat lagi lepas dapat L1, L2, boleh sambung trainers yang bernilai $15 lah. Tapi buat sekarang, voucher trainer belum keluar lagi, hanya L1 dan L2. Semua sponsored by KPM. Okey, yang kedua ialah pengetahuan tentang aplikasi Google. Gmail, kalender, Drive, Meet, Slides, Sites ni kan salah satu tugas penyeras bestari. Kan kalau kita tiada pengetahuan dan kemahiran itu, macam mana kita nak bangunkan site sekolah. Kan so semua ni dulu bila saya mula ambil pun saya berfikir nak ambil Google, Microsoft atau Apple. Tapi bila saya fikir-fikir, saya banyak gunakan Google, so saya ambil Google lah. Okay, next. Okay, bila kita ada pengetahuan itu, kita boleh bina macam-macam lah. Nak uruskan ERPH guna Google Classroom, nak guna Sites, okay, pun boleh. Okay, next is memudahkan PDPC dan pengurusan sekolah. Bagi murid-murid, bina iThink, menggunakan Google Slide. Okay, bawa Google Earth, kan. Kalau macam sekolah saya ni, kebanyakan murid-murid tu dia macam agak dari latar belakang yang serba kekurangan lah. So macam mana kita nak bawa mereka belancong ke negara lain, kita guna Google Earth sajalah. Bawa situasi di negara lain masuk ke bilik darjah. Okay. Dan bukan hanya tertaluk kepada PTPC, pengurusan sekolah pun dia boleh membantu. Okay, guna Google Data Studio dan Google Sites tengok ni untuk menguruskan unit COCOM, menguruskan macam tadi app sheet tu kan, nilam. Okay, nak buat program sekolah boleh guna Google Form semua ni. Okay, dan sijil pentaraf antarabangsa dan SPLKPM. Ini dia contoh sijil GCE. Okay, so sekarang macam mana langkah untuk mendaftar sebagai GCE ini? Ini yang terkini lah, versi 2023 di bawah program GPGT. Okay, first, tuan-tuan dan puan-puan boleh langani sites ni. Lepas tu daftar menggunakan Google Form dalam sites ni. Mulakan GCE L1 atau L2. Okay, menggunakan link ni. Habiskan modul yang disediakan. Okay, modul yang disediakan tu memang senang lah, memang sangat senang. Dia sudah bagi slides, dia sudah bagi video. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan jawab soalan menggunakan Google Form saja. Bagi modul DCTP ni, anda tidak perlu risau kalau kamu salah menjawab lah. Kali pertama atau kali kedua pun tidak apa. Sebab kamu boleh ulang-ulang untuk menjawab sampai kamu betul semua. Okay, number 5 ialah selesai semua modul, boleh muat turun sijil DCTP itu di link inilah. Semuanya sebenarnya terkandung di sini. Saya hanya mudahkan tuan-tuan dan puan-puan lah dengan sertakan link di sini. Lepas habis semua, belumkan kepada saya beserta bukti sijil DCTP untuk saya masukkan dalam satu Google Sheets yang dikongsi seluruh GPG di Sabah lah untuk terima voucher peperiksaan rasmi Google. Lepas terima sijil DCTP, paling lama seminggu saja. Kamu sudah boleh terima voucher GC yang berdolar-dolar tu untuk peperiksaan rasmi Google ni. Okay, ini secara infografiknya. Macam mana perjalanan seorang peserta untuk dapatkan voucher Google GCE Level 1 dan Level 2. Okay, first, masuk ni daftar dan pilih kursus. Lengkapkan kursus atas talian. Number 3, isi borang permohonan voucher, sijil khusus atas talian dan serahkan bukti DCTP itu, sijil DCTP. Number 4, terima kod voucher dan duduki peperiksaan di laman rasmi Google. Number 5, hadiri satu webinar bimbingan oleh GPGD. Okay, kalau ikutkan dengan zaman saya dulu, dia sebenarnya lebih mudah juga berbanding dengan masa saya ambil GC dulu lah. Dulu lepas saya habis semua DCTP, kami perlu ikut sekurang-kurangnya 3 webinar bimbingan
Tak kisahlah topik apa, kena pilih YouTube, Google Drive dan Google Forms. Okey, lepas habis 3 webinar bimbingan tu, ada lagi. Kamu sendiri yang perlu membuat satu YouTube live. Baru kamu diberi voucher peperiksaan ni. Okey, sekarang tidak. Kamu dapat saja di CTP, ikut satu webinar bimbingan, terus boleh dapat voucher peperiksaan. Okey, sini saya tunjukkan secara real life lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lebih mudah faham. Okey, here. Ini dia. Sites homepage GCE L1, L2 di bawah program GPGD yang terkini lah. Okey, mula-mula tuan dan puan-puan kena daftar kursus dulu. Di sini. Mesti guna email delima. Siapa-siapa guru yang ada email delima memang layak untuk dapat GCE L1, L2. Okey. Cikgu Long, ya. untuk kami yang di pejabat ni bolehkah? Boleh. Boleh, Saya sudah confirmkan balik. Buat yang terkini boleh. Pegawai PPD boleh. asal Asalkan guna ada email delima lah. delimanya. Okay. Thank you. Okey, lepas daftar ni, pergi kursus. Pilih GCE L1 atau L2. Mesti dapat L1 dululah, baru L2. So contohnya saya mula GCE L1. Kita tengok sama-sama. Okey, L1 ni ada 12 modul. Chrome Level 1, Drive, Groups, YouTube. Semua ni benar-benar senang untuk L1. Contohnya ni, kita klik dalam kan. Dia sudah rumuskan ini 5 features yang kamu kena belajar lah. Sign in, Omnibox, search tab, bookmarks dan extension. Tengok, dia sudah sediakan slide untuk kamu. Kalau kamu tidak faham lagi, ada lagi YouTube video untuk kamu lebih faham. Okey, lepas kamu study slides dengan Chrome ni, boleh jawab soalan di bawah. Tengok, okay. Untuk Chrome baru berapa soalannya? Kurang daripada 10. Ya. Kalau kamu salah, boleh ulang sampai kamu betul semua. So, kalau satu malam tuan-tuan dan puan-puan habiskan satu modul, tidak sampai 2 minggu pun boleh habis sudah semua modul di CTP. Lepas dapat sijil di CTP, hantar bagi saya. Dalam masa seminggu terus boleh dapat voucher level 1 tu. Okey, ini dia contoh sijil di CTP. Kena ambil ni dululah, baru layak dapat voucher GCE yang sebenarnya. Okey, contoh GCE L1 ini yang rasmi dan yang international punya. L1 and L2. Okey, so sekarang harapan saya ialah semua PGP, guru-guru di sini boleh merebut peluang ini untuk menjadi GCE bertaraf antarabangsa. Guru-guru boleh mengaplikasikan ilmu dan kemahiran GCE ini dalam PTBC dan pengurusan sekolah, dan guru-guru boleh menarik rakan-rakan guru yang lain untuk menjadi GCE atau guru digital. Contohnya macam sekolah ini, dia guru ICT dia saja yang function. Dia bawa kebanyakan sekolah-sekolah di sekolahnya untuk mendapatkan GCE ini. Dan macam saya sudah terangkan pada awal-awal pembentangan tadi, untuk negeri Sabah tahun ini hanya diperuntukkan 250 voucher untuk level 1 dan 150 voucher untuk level 2. Okay, so kena cepatlah, kena rebut peluang ini sebelum dihabiskan oleh guru lain. Ini contoh yang terkini. Saya download link ni yang boleh diakses GBCD saja. Tengok, untuk L1 sudah seramai 64 guru yang sudah claim daripada St. Patrick, St. Zac mana. Okey, ini nama GPGD yang isi, email GPGD-nya L1. Tengok St. Zac ni. Sekolah SMK St. Zac ni dia sudah tapau sampai 62 voucher. Okay, GPGD-nya Sharon Pasco ni, kawan-kawan juga. Saya tanya dia. Saya tanya beliau, macam mana kamu nak bawa sampai 60 lebih orang guru SMK St. Zac dapat GCE L1. Dia beritahu saya, dia tak buat apa pun. Dia cuma sampaikan maklumat ini kepada guru ICT-nya. Selebihnya guru ICT itu yang settle semua. Dia sampaikan kepada guru-guru di sekolahnya, sampai 60 lebih dapat GCE L1. Okay, untuk L2 ni, 150 sudah diklaim 24. So
ada dalam 120 sajalah yang tinggal. Okay, so peluang ini memang bagi saya sukarlah untuk dapat lagi. Yes, dan bagi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kira beruntung juga sebab Google Sheet tadi sebenarnya hanya boleh diisi oleh GPGD dan sebenarnya saya salah seorang GPGD itu, jadi mudah untuk kamu berurusan juga. Kamu lepas semua habis di CTP, send bagi saya, terus boleh dapat voucher itu. Okay, ini dia senarai GPGD terkini negeri Sabah. Dia berlainan daerah lah. Dalam daerah kita buat masa sekarang, yang saya tahu, saya sendiri dengan Jigulai tadi kan, Tuan Azlan. Yang macam Abdul Hafiz ni, dia lah Datu, Jigu Jebat ni, Idem Zizan dari Kota Kinabalu, ini dari Beaufort. Okay. Ini untuk Google lah, Google. Sampai ada Microsoft, ada Apple lagi, YouTube lagi, kan? Ya, ini GPGD khas untuk Google punya. Okay, so kesimpulannya, peluang tu saya sudah wujudkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Selebihnya itu memang kena bergantunglah kepada inisiatif guru-guru semua. Okay, kamu hanya perlu sumbangkanlah sikit masa dan tenaga untuk habiskan di CTP itu. Dan kalau semutan itu baik, nanti saya deal lah kan dengan Tuan Azlan, kita buat satu bimbingan lagi sebelum kita buat voucher peperiksaan Google yang rasmi itu. Okay, jadi ini grup Telegram Google Sanakan yang masih berdiri lah. Tahun lepas sebab habis vouchernya, jadi tiada guna juga mau cakap apa-apa. Sekarang voucher itu ada, so ada apa-apa info nanti saya up di dalam. Atau kalau ada guru-guru ICT dan guru penyeras bestari yang berminat untuk sebarkan kepada guru-guru di sekolah masing-masing, boleh join grup ini, nanti saya masukkan bahan di dalam. Okay, so sebelum saya berakhir, ada tak apa-apa soalan? Cikgu Lo, saya mau soal dulu. Kalau cikgu tu apa tu expired sudah dia punya level 1, boleh ikut yang di CTP atau ada cara lain? Sebab dia mau free juga. Expired level 1 untuk ni ke? Ya, yang rasmi punya. Yang rasmi punya. Kalau expired level 1 boleh yang level 1-nya tu dia dapat dari mana? Dia yang Google itulah yang rasmi punya. Tak, maksudnya sebelum ni dia dapat dari DCTP juga ke? Ini saya Bani sebenarnya tidak melalui CTP. Sebelum di CTP itu ada, sebelum tu lagi memang dibagi apa tu namanya voucher waktu tu kan, yang belum ada di CTP tu kan, dapat. Saya pun lupa lah sebenarnya, tapi sudah expired lah. Level 2 pun expired. Level 2 masih ada lagi, masih okey lagi. Oh, kalau ada level 2, level 1 tu dia ada function sudah. Maksudnya boleh pakai level 2 saja. Pakai level lesen itulah, lesen kenderaan berat. Sebab orang automatic tahu bah kalau kamu ada level 2, maksudnya kamu ada level 1 sudah. Ya, alright. Okay, ada soalan, ini peluang ya kawan-kawan. Dan sebelum ini ya, untuk pengetahuan Cikgu Lo, kita didatangi oleh rakan kita dari JPN, Tuan Rahim. So itu yang dia kemukakan, hantar sajalah berapa, dan kita sudah share Google Form itu di dalam, kita utamakan guru ICT lah. Guru ICT, GPB, admin delima di dalam grup itu kan, untuk mengisi. Dan SK Sipinong memang guru besarnya sendiri yang minta untuk satu sekolah. Dan kita sudah hantar nama untuk, mungkin kita boleh hantar juga kepada Cikgu Lo untuk bantu untuk latihan. Latihan yang tadilah kan di CTP, di TCP kan. So kita ada beberapa nama sudah isi, nanti kita bagilah. Kita mau paling bagus kalau barangkali pentadbir sekolah mahu isi saja. Dan saya mau tanya Cikgu Lo, apa ni kalau contoh dapat voucher dan dia gagal, macam mana tu? Ni kawan-kawan. Voucher rasmi itu. Ya. Paling baik jangan gagal lah. Kalau gagal pun ada solusinya sebenarnya, tapi jangan gagal sebab dan susah juga mau gagal sebab untuk peperiksaan rasmi nanti dia bagi masa yang agak lama juga, macam 2 jam ke 3 jam begitu.
Dan lepas tu, dia syaratnya kamu hanya perlu buka webcam dan tidak boleh ada orang lalu di belakang kamu. Jadi sebenarnya kamu boleh buat sama kawan-kawan juga. Contohnya kamu duduk di satu tempat, kawan tu duduk di seberang lah, lepas tu boleh bincang-bincang gitu. Atau kamu buka tab yang baru, boleh ni juga, boleh search dia punya answers. Dan sebenarnya bagi yang betul-betul sudah masuk di CTP ni dan habiskan semua CJ ni, nanti saya akan usahakan dapatkan pre-test tu lah. Pre-test tu dia macam latihan yang lebih kurang macam peperiksaan rasmi tu. Okay, nanti kita upload. Okey, ngam. Expired, dibilang ada kawan kita Cikgu Leo Bondar, dia bilang link Telegram tu expired sudah ni. Macam mana tu? Oh, okey. Nanti saya up yang baru. Cikgu Roslina ada soalan, teruskan Cikgu Roslina. Puan Hajah kita. Sijilnya ni ya, untuk pengetahuan rakan-rakan, dia peringkat antarabangsa ya. Kan Cikgu Lo? Ya. Dia bukan alang-alang, dia bukan kaleng-kaleng punya sijil, dia antarabangsa. Dan dikira. Bukan soalan. Ya. Tertekan. Oh, tertekan. Okey, enggak apalah. Stres kah tu tertekan tu? Ya, Okey, tertekan. Okey, enggak apa Cikgu. Okay, thank you. Okey, ada soalan lagi dari rakan-rakan yang lain? Cikgu Lo. Ya. Apa tu, boleh tidak tunjuk sedikit tadi kan, mungkin kita boleh ke belakang dulu tentang Delima 2.0, cara kita untuk apa tu, masukkan bahan di dalam urus apa tadi namanya tu? Urus ruang. Urus ruang tu. Sebab di sini mungkin ada rakan juga admin Delima. Urus ruang ni bagus ya sebenarnya. Mungkin maksud saya terus ke ruang live lah, tunjuk secara live lah, sedikit contoh. Okay. Oh, okey. Boleh. Okey, sedikit lah. Mungkin 3,5 begitu kita habis lah ya. Pelan-pelan sikit. Okey. Untuk urus ruang ni, macam saya cakap, dia ada dua function sajalah. Satu buat pengumuman, satu manage icon. Jadi pengumuman tu kita set saja apa yang kita mau umum, apa punya topik kan tadi ni add new. Nombor pengumuman yang baru, add new. Letaklah title apa yang kita nak. Sekejap dulu Cikgu. Okay. Cikgu Lai Waitung ada soalan tadi? Ada macam angkat tangan? Cikgu Lai? Ketangkat juga ni. Oh tidak. Okey. Teruskan. Sorry. Tertekan Tuan. Sorry. Okay, kita punya GPGD yang seterusnya ni Cikgu Lai Waitung. Thank you. Okey, terus Cikgu. Okay. So, kalau nak buat pengumuman baru, tekan sini saja, add new. Letaklah apa tajuk yang cikgu-cikgu nak buat pengumuman. Pilih tarikh, pilih link. Audience ni guru atau cikgu saja yang boleh tengok. Bila nak publish dan bila berakhir. Begitulah. Tapi yang saya rasa hairan berkaitan dengan announcement ni ialah selalunya pengumuman tu boleh type perkataan kan, tapi untuk ini dia tidak boleh type perkataan. Dia hanya bagi kamu letak link saja. So nak maybe kalau ada sekolah yang ada sites masing-masing, bolehlah masuk link, type di sites dulu baru share link di sini. Baru buat pengumuman. Lepas buat pengumuman tu dia akan keluar di Delima persendirian guru lah. Jadi contohnya ini persendirian saya. Di sebelah sini pengumuman dah Oktober 18 hari sukan, atau akan masuk lagi sini KPM di sebelah ni sekolah ada punya pengumuman. Kalau ada surat-surat kan, arahan-arahan bagus masuk dalam ni kan, jadi di download apa semua kan, maksudnya simpanan juga lah, lebih kemas lah kan, boleh jadi satu amalan terbaik untuk sekolah selain daripada Google Drive itu kan. Coba ini dia lebih selamat, dia memang masuk dalam lagi kan, orang luar tidak boleh akses dia. Ya, dia nampak lebih profesional juga lah. Profesional kan. Ya. Bagus juga lah dia. Ini apa lagi nih? Ini ikon, ialah ikon yang kamu nak buat lah untuk guru-guru tu. Maksudnya tambah ikon di ruang utama tu.
Okey, contohnya sini ikon yang saya tambah ERPH dengan cuti sekolah 2023. Bila saya tambah sudah, dia akan keluar di bahagian ruang sekolah. Dapat gitu. Okey, nak tambah pun senang saja. Beginilah, tekan add new, nama ikon tu, link, audience sama juga student or teacher. Order ni maksudnya susunannya. Yang mana nak nampak dulu? 1, 2, 3. Image pilih image icon tu lah. Untuk pengetahuan semua juga, image yang saya guna tadi saya saja guna yang pixel AI generator ni. Icon ni memang di-generate guna pixel AI generator tadi. Okay, nampak okey juga lah kan. Pilih gambar, browse, submit, terus dia keluar icon. Itu saja. Okey, Cikgu Lo. Thank you. Okey. Ada soalan dari rakan-rakan lain berkenaan dengan ada 2, 1.5, 2.0. Saya harap semua sudah masuk di dalam, sama ada sebagai admin ataupun kalau yang rakan guru sebagai guru. Kalau guru mata pelajaran boleh ada buku teks, ada library di situ ya. Boleh tengok di situ. Betul lah Cikgu Lo? Mungkin paparan kami di peringkat PPD ini tidak sama lah. Saya rasa tidak sama lah. Kami lebih kepada pemantauan dan sebagainya. Adalah sedikit-sedikit juga kami dibagi sebab dari segi keperluan itu untuk PDPC itu agak kurang. So kami tidak dibagi banyak lah apps itu. Okay, ya. Jadi insyaAllah selepas ini, Cikgu Lo ada lagi Cikgu Lo? Ni Tuan Azlan, saya mau tanya kan, yang Tuan Rahim tu masa dia bagi tahu dia bagi tahu di bawah program DCTP juga ke di bawah GPGD punya? Saya pun tidak pasti sudah di bawah mana sudah benda tu, tapi dia bilang kita ada terima voucher, jadi kita mau bagi. Sayang bilangnya sebab dia kebetulan datang Sandakan, so dia mau bagi lebih kurang 30 begitu kepada kita di PPD Sandakan. Itu saya tahu. Okey. Ya. Okeylah, kalau tidak ada apa-apa, sekian, terima kasih. Kejap lagi saya up link Telegram yang baru dalam grup chat. Ya, Okey, terima kasih Cikgu Lo atas perkongsian Delima 2.0 dan Road to GCE sama ada level 1 ataupun level 2. Kalau yang belum ada level 1, bagus bawa rakan-rakan semua, kalau boleh satu sekolah ambil, jadi nanti boleh duduk sama-sama untuk apabila dapat voucher boleh ambil exam sama-sama kan Cikgu Lo. Kemudian kalau sudah dapat level 1 itu sambunglah ke level 2, dapat lagi mungkin tahun lalu kita sudah dapat sijil antarabangsa dan tahun ini lagi kita dari segi pencapaian kita dapat lagi sijil antarabangsa dan sijil itu memang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bolehlah siapa yang berminat dengan Google, Microsoft, semua tu dia ada sijil-sijil yang tertentu untuk kita upgrade. Sebenarnya sijil itu bagi saya lah, bagi saya ada juga beberapa sijil, bukan sebenarnya yang utama bagi saya lah. Yang paling penting penggunaan kita itu, sejauh mana pengetahuan kita itu kita dapat gunakan bagi mempermudah dan melicinkan lagi proses PDP di dalam kelas. Cikgu Lo betul kan? Jadi tidak guna dia banyak sijil sampai 10, 20, 100 sijil peringkat antarabangsa, tapi tidak ada sedikit pun kita gunakan untuk anak bangsa kita. Okey ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi selepas ini kita cuma bagus juga untuk simpanan kita, kita punya kiranya motivasi untuk diri kita semua. Baik, insyaallah setakat ini sampai sini saja perkongsian Delima siri yang kedua. Mohon maaf kalau ada salah silap. Insyaallah siri yang ketiga pada hujung bulan ini, tajuk kita Delima siri yang ketiga Canva ataupun apa kita sebut Canva kan, kita akan jemput lagi rakan kita dari sekolah lain untuk menyampaikan tentang Canva. Walaupun ada sudah yang guna, tapi saya percaya ada masih lagi yang belum gunakannya untuk PDPC ataupun urusan-urusan seharian di sekolah. Okey, mungkin kalau boleh kita tangkap sedikit gambar untuk kenang-kenangan kita. Siri yang kedua boleh buka kamera bagi yang boleh lah ya, tanpa paksaan. Okey, boleh buka kamera dulu, kita ambil gambar. Okey, terima kasih Puan Jabida, Pengetua sudah hadir petang ini sama-sama mendengar. Boleh ambil satu Puan Jabida, satu sekolah untuk voucher. Kasih dorang sijil antarabangsa.
Oke, kita ambil gambar. Terima kasih semua yang hadir. Kita ambil sama-sama 1, 2, 3. Oke, saya paste dulu. Tolong yang lain pun tolong ambil juga supaya kita ada banyak gambal-gambal. Oke. Oke, saya paste dulu di sini. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sijil Google Meet, maksudnya apa ya? Tiada sijil Google Meet ya. Cikgu Lin Fung Chin, Chin Fung Lin, tiada ya sijil. Oke. Kehadiran saja, kehadiran. Kita nanti insya Allah akan isi dalam SPL KPM. Terima kasih semua, terima kasih Cikgu Lo, terima kasih.